Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu campuran. Okey, baiklah. Terlebih dahulu kita ingin lihat dan kita ingin tahu apa yang dimaksudkan dengan campuran. Campuran ini kita boleh definisikan sebagai suatu bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur ataupun sebatian yang hanya bercampur secara fizikal. Antara contoh-contoh campuran ialah keluli. Keluli ni contohnya yang kita selalu gunakan harian adalah contoh macam book divider tu, penahan buku, ataupun air gula. Air gula adalah campuran antara air dan juga gula, ataupun udara. Udara di sekeliling kita pun merupakan campuran oksigen, nitrogen, karbon dioksida dan sebagainya. Dan contoh campuran yang lain ialah petroleum, yang mana petroleum merupakan campuran antara petrol, kerosin, diesel dan macam-macam lagi. Okey, tadi kita sudah melihat berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan campuran. Campuran ini adalah campuranlah dua atau lebih bahan ataupun unsur secara fizikal. Dan disebabkan dia hanya bercampur secara fizikal, maka komponen-komponen dalam campuran kita boleh asingkan. Dan bagaimana cara untuk asingkannya? Ada 6 cara untuk mengasingkan campuran. Pertama, kaedah penurasan. Kedua, kaedah penyulingan. Ketiga, kita boleh pisahkan menggunakan magnet. Keempat, kaedah pengenapan. Kelima, kaedah pengapungan. Dan yang keenam, menggunakan kaedah kromatografi. Okey, baiklah. Teknik yang pertama yang kita boleh gunakan ialah kaedah penurasan. Kaedah penurasan ini digunakan untuk mengasingkan pepejal yang tidak larut daripada campuran cecair. Kalau kita dapat lihat dalam video di sebelah ini, yang mana tanah sekiranya kita campurkan dengan air, kita kacau, tanah tersebut kita dapat asingkan dengan air dengan menggunakan kaedah penurasan, yang mana kita akan turas dia dengan menggunakan kertas turas. Hasil daripada proses penurasan ini, pepejal yang tak larut akan berada di bahagian atas, di atas kertas turas, dan bahagian bawahnya ataupun hasil penurasannya adalah air yang tadi yang dah bercampur dengan pasir atau tanah tadi. So, kaedah penurasan ini akan dapat menghasilkan sebarang pepejal yang tidak larut dalam air dengan airnya lah. Hasilnya, yang bahagian pepejal berada di bahagian turasan dan hasil turasannya adalah bahagian air yang melarutkan pepejal tadi. So, kita dapat lihatlah daripada video yang berada di sebelah. Okey, kaedah yang kedua kita boleh gunakan ialah kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ini kita boleh gunakan untuk mengasingkan campuran cecair yang mempunyai takat didih berbeza. Contohnya, kalau kita ada campuran alkohol dan juga air. Okey, kalau kita tengok dalam susun atur radas di sebelah ini, kita hanya panaskan campuran air dan alkohol, dan campuran tersebut akan terlebih dahulu mendidihlah. Tengoklah pada takat didihnya. Kalau alkohol sebenarnya takat didih dia rendah. So, alkohol akan keluar dulu ke dalam bikar. Apabila selepas itu mencapai takat didih yang lebih tinggi, kemudian air pula yang turun dalam bikar. So, kita dapat asingkanlah etanol dan juga air menggunakan kaedah penyulingan. Okey, kaedah yang berikutnya ataupun teknik yang berikutnya adalah pemisahan dengan menggunakan magnet. So, kaedah ini boleh kita gunakan untuk mengasingkan campuran bahan bermagnet dengan bahan bukan bermagnet. Contohnya, kita nak asingkan pasir ataupun kita asingkan serbuk besi dengan garam. Kalau kita tengok dalam video ni, ada garam yang kita campurkan dengan serbuk besi. Kita kacaulah, kita pastikan dia tercampur. So, sekarang kita dapat apa? Campuran garam dan juga serbuk besi. So, selepas kita campurkan dua bahan ini, kita dapat kenal pasti serbuk besi sebenarnya adalah bahan bermagnet. Maksudnya bahan yang boleh ditarik menggunakan magnet. Tetapi garam adalah bahan bukan magnet. Maksudnya dia tidak akan dapat ditarik dengan menggunakan magnet. So, apa yang kita gunakan ialah kita ambil magnet, kita gunakan magnet dan kita letak
melekat pada campuran yang telah kita campurkan tadi lah, campuran garam dan juga campuran serbuk besi tadi. Hasilnya ialah magnet yang boleh menarik serbuk besi lah, sebab besi itu bahan magnet, akan menyebabkan serbuk besi itu akan melekat pada magnet. Okey, kita tengok dalam video ini, okey, dia gunakan magnet. Okey, dia akan nampak serbuk besi akan tertarik pada magnet daripada campuran garam dan juga serbuk besi tersebut. So hasilnya kita dapat asingkanlah antara serbuk besi dan juga garam. So campuran tersebut dipisahkan dengan menggunakan magnet. So tapi jangan lupa, pemisahan ini hanya boleh kita gunakan sekiranya bahan tersebut satu bahan yang boleh ditarik magnet, satu atau adalah bukan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Okey, teknik yang seterusnya ialah kaedah pengenapan. So, kaedah pengenapan ini digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut. Contoh dalam video ini adalah untuk mengasingkan lumpur dengan air. So, kalau kita ada satu air yang berlumpur, okey, air lumpur lah biasa tu, dia akan ada campuran dengan air sebenarnya, lumpur dengan air ni. Tapi kalau kita biarkan lama-lama, nanti lumpur tu dia akan termendak atau terenap di bahagian bawah. So, bahagian atas itu adalah air yang melarutkan lumpur, yang bercampur dengan lumpur tadi lah. So apa kita boleh buat selepas dia terenap, kita tuangkan air tersebut ke dalam bekas yang lain, dan itulah dia hasil pemisahan lah antara air dan juga lumpur itu tadi. Air ni kita boleh jernihkan lah dengan proses-proses yang lain pula. Okey, kaedah yang berikutnya yang kita boleh gunakan ialah kaedah pengapungan. So, kaedah ini digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan kurang tumpat yang terapung di atas permukaan air. Contohnya, macam mana kita nak asingkan campuran air dengan minyak. So, dalam gambar yang di sebelah ni, kita campurkan air dan juga benzin. Benzin ni sebenarnya adalah sejenis pecahan minyak lah, pecahan daripada petroleum. So, kalau ada campuran antara benzin dengan air, kita masukkan dalam satu corong macam ini, dan kemudian kita biarkan beberapa lama, air akan berada di bahagian bawah, manakala minyak ataupun benzin akan berada di bahagian atas. So sekarang dia dah terasing dah, okey. So selepas kedua-dua bahan ini sudah terasing, kita gunakan kelalangkun yang berbeza, dan kemudian masa inilah kita nak asingkan. So first kali yang bahagian bawah air kan, so kita keluarkanlah dulu air. So first kali daripada kaedah ini kita dapatlah air. Sebab apa? Air ni lebih tumpat, dia berada di bahagian bawah, dan kita dapat asingkanlah air. So kita akan asingkanlah air, kita dapat air dulu, okey. So selepas daripada air kita dah keluarkan, okey, apa yang tertinggal di bahagian atas adalah minyak ataupun benzin tadi. So kita boleh asingkan pula ataupun kita boleh dapatkan pula minyak tersebut dengan ambillah kelalangkun lain. Okey, kita ambil kelalangkun lain sama juga dengan kaedah yang sama kita gunakan pada air tadi. Kita akan turunkan minyak benzin tadilah. So daripada kaedah pengapungan ini kita dapat pisahkanlah antara air, campuran air dan juga minyak ataupun benzin sebagaimana dalam video ini. Okey, teknik yang keenam ialah kaedah kromatografi. So, kaedah ini digunakan untuk memisahkan komponen campuran warna yang berbeza warna lah, berdasarkan kadar pergerakannya dalam pelarut. Contohnya, kalau kita ada satu marker pen lah, kalau dalam video ni ada marker pen. Dalam marker pen ni sebenarnya ada macam-macam warna. So, apa kita buat ialah kita gunakan marker pen, kita buat line atas kertas kromatografi, kemudian kita ambil kertas tersebut dan kita rendamkan dalam air. So, apa yang berlaku, nampak tak? Dakwat itu akan bergerak pada kelajuan yang berbeza. Tapi video ini kita lajukanlah supaya tidak jenuh nak menunggu kan. So bila kita lajukan dan kita biarkan beberapa ketika, nampak tak? Warna yang berbeza akan bergerak pada kadar dengan kelajuan yang berbeza dalam pelarut. So selepas beberapa ketika kita akan dapat asingkanlah warna hitam, warna merah, warna biru, warna kuning dan sebagainya. Kerana apa? Kerana warna-warna ini dia bergerak dengan kadar yang berbeza apabila kertas kromatografi tersebut diletakkan dalam pelarut. Inilah dia kaedah yang kita namakan sebagai kaedah kromatografi. Itulah dia tadi beberapa perkara berkenaan dengan campuran, dan saya juga telah ceritakan bagaimanakah teknik yang kita boleh gunakan untuk mengasingkan campuran bahan-bahan tertentu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.